Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, bertemu lagi dalam channel Cikgu Ju. Hari ini Cikgu akan membawakan tajuk yang keempat, iaitu Seni Arca Tingkatan 5 Pendidikan Seni Visual. So, dengan tidak melengahkan masa, jom tengok slide yang telah Cikgu sediakan. Okay, yang pertama, kamu akan pelajari tentang standard kandungan. Apa yang kamu akan pelajari dalam tajuk ini ialah yang pertama tentang pemahaman terhadap konsep seni arca. 4.2 Eksplorasi dan aplikasi pengetahuan dalam penghasilan seni arca. 4.3 Menzahirkan idea dan konsep melalui pelbagai sumber dalam penjanaan tugas. Dan yang terakhir ialah penghayatan terhadap hasil karya seni arca dengan menggunakan bahasa seni visual dan juga pemikiran seni visual. Seterusnya, standard pelajaran apa yang kamu akan dapat melalui tajuk seni arca ini. Yang pertama, kamu boleh menjelaskan seni arca barat mengikut abad pilihan dari aspek. Yang pertama, aliran dan gaya. Yang kedua, pengarca dan juga karya-karyanya. Okey, sebelum kita tahu lebih lanjut, kita mengenali lebih lanjut, mari kita tengok dulu apa yang dikatakan dengan seni arca. Okey, baiklah. Seni arca ni bermula sebelum zaman Renaissance lagi. Kebanyakan arca yang dihasilkan bertemakan tokoh manusia. Okay. Namun seiring dengan peningkatan tamadun, pemikiran dan juga teknologi, arca-arca barat yang dihasilkan turut berkembang kepada bentuk yang lebih dinamik. Kedinamikan ini boleh dilihat melalui kepelbagaian aliran dan gaya yang digelar oleh sejarawan seni sebagai pluralisme artistik. Kita nak tahu apa yang dikatakan dengan pluralisme artistik. Jom kita tengok slide yang berikutnya. Okey, arca ni berasal daripada perkataan bahasa Latin, iaitu sculpture. Jadi kalau kamu tengok perkataan sculpture, kamu kena ingat tentang arca lah. Yang itu bermaksud proses mengukir, melarik, mencungkil dan juga menggoris. Okey, arca ialah satu bentuk yang dihasilkan dalam susunan 3 dimensi, 3D, yang mana permukaannya boleh dirasa, dipandang dan juga dilihat dari pelbagai sudut. Okey, seterusnya. Okey, dalam buku teks kamu ada kalau cikgu terlalu cepat, kamu boleh rujuk buku teks kamu. Okey, berikut merupakan sejarah awal penghasilan seni arca barat yang mana sering dikaitkan dengan bentuk figura manusia. Okey, kena ingat bila sebut tentang arca sejarah barat, dia punya tema dia banyak berunsurkan tentang figura manusia. Itu kamu kena peganglah. Okey, kata kunci dia. Okey, contohnya arca Venus of Willendorf yang dihasilkan pada zaman Paleolitik antara tahun 30,000 hingga 20,000 sebelum Masihi. Okey, arca ini mencerminkan kepercayaan masyarakat kepada dewa-dewi dan juga semangat kesuburan. Okey, seterusnya. Ini contoh arca yang ada dalam buku teks kamu, okey, iaitu contohnya arca Venus of the Willendorf ini berukuran 11.1 cm. Arca ini ditemukan oleh seorang arkeologi, okey, iaitu Joseph. Okey. Tengok ni arca. Okey, nanti kita pelajari nanti tentang ciri-ciri arca, okey. Seterusnya, kita masuk kepada aliran dan juga gaya. Okey, kita akan pelajari dalam tingkatan 5 ini aliran dan gaya dari abad ke-14 sehingga abad ke-20 dan sehingga kini. Okey, era abad ke-14 ini dikenali sebagai sejarah perkembangan seni barat, iaitu sebagai Renaissance dengan penghasilan arca gaya realistik. Okey, apa yang dikatakan gaya realistik? Okey, arca yang dihasilkan tu menyerupai bentuk asas yang dilihat, yang ditiru tu. Okey, itu adalah aliran gaya Renaissance. Okey, yang pertama pada abad ke-14. Okey, tujuan arca pada abad ke-14 ni adalah untuk dramatik dan juga pendidikan dan juga pedoman. Okey, iaitu manusia sebagai subjek utama dalam karya kerana manusia dianggap sebagai subjek yang sempurna. Okey, pada zaman Renaissance ataupun abad ke-14 ni, aliran Renaissance ni, mereka menganggap manusia ni sempurna dan mereka menghasilkan arca dengan tujuan pendidikan dan juga pedoman. Okey, arca potret diukir dengan teliti sehingga menyerupai wajah dan juga mampu menggambarkan emosi model potret berkenaan. Okey, contoh dia pengarca pada zaman itu ialah Andrea Pisano and Andrea Riveno. Okey, seterusnya mari kita lihat pula. Okey, kita nak tengok siapakah pengkarya dan juga arca-arca yang telah dihasilkan. Okey, kita tengok pengarca yang pertama iaitu André Beauneville.
Okey, dilahirkan pada tahun 1295 di Pisa, Itali. Okey, untuk segmen pengarca dan karya ni ya, cikgu bukanlah nak minta kamu menghafal. Sekurang-kurangnya kamu ingat beberapa tokoh dan juga contoh karya dia. Okey, contoh yang pertama ni Andre. Ambil sikatan nama yang senang untuk kamu sebut. Okey, untuk pengkarya ataupun pengarca abad ke-14, Andre. Okey, dan salah satu contoh karya yang dihasilkan adalah arca yang dihasilkan ialah Life on John the Baptist. Okey, kalau kamu susah nak ingat yang itu, kamu ambil yang kedua, Plough Yonging. Ataupun yang ketiga, The Art of Sculpting. Okey, ini adalah contoh pengarca dan juga karya dia pada abad ke-14. Okey, seterusnya kita tengok siapa lagi dalam abad ke-14. Okey, ini Andre juga. Okey, dilahirkan pada tahun 1335 di Valenciennes, Perancis. Okey, tengok dia punya karya dalam buku teks kamu ada. Seterusnya, tadi abad ke-14, sekarang abad ke-15. Okey, kita tengok kalau ke-14 tadi aliran dan gaya dia lebih kepada figura manusia sebab dia rasa manusia ni sesuatu yang sempurna. Okey, tapi untuk abad ke-15 ni kita tengok dia lebih banyak kepada arca timbulan dan juga arca yang berdiri bebas. Okey, masih mengekalkan figura berukuran besar dan juga potret masih menjadi pilihan pengarca. Okey, maksudnya sama je. Abad ke-14 dan abad ke-15 masih mengekalkan figura manusia. Okey. Arca figura dan arca timbulan berbentuk keagamaan menghiasi gereja. Okey, kat mana kita nak jumpa? Abad ke-15 ni kat mana dia orang letak arca-arca ni? Arca-arca ni dia letak dekat bangunan awam, dekat gereja. Okey, ketepatan wajah dan tubuh figura sangat dititik beratkan sehingga mampu menunjukkan ciri-ciri fizikal serta psikologi dalam diri figura tersebut. Maksudnya masa abad ke-15 ni pengkarya menghasil karya yang begitu digital. Yang begitu macam ni kita nak cakap, yang begitu halus sehingga menampakkan ciri-ciri arca tersebut dan juga menimbulkan psikologi pada arca tersebut. Okey, bahan yang digunakan pada waktu ini ialah gangsa, batu mama, okey, terakota dan juga kayu. Okey, seterusnya kita tengok pula pengarca juga karya pada abad ke-15. Kalau abad ke-14 kita berkenalan dengan Andre. Okey, untuk abad ke-15 kita berkenalan dengan Nani. Ingat ya, Nani ni dilahirkan pada tahun 1385 di Florence, Itali. Jadi kita tak perlu ingat semua perkara tentang Nani ni. Kita tengok satu contoh yang dihasilkan oleh Nani ni pada abad ke-15. Contohnya adalah Four Crowned Martyrs. Okey, tengok dalam gambar tu. Okey, itu adalah salah satu karya yang dihasilkan oleh Nani di Bangko. Okey, seterusnya kita pergi jauh. Donatello. Donatello ni adalah salah satu pengkarya yang terkenal. Okey, yang terkenal dan dilahirkan di Florence, Itali. Okey, dia gemar menghasilkan arca bersaiz besar. Contoh satu je. Kalau dalam soalan tunjuk gambar arca yang pegang kuda tu, tak ada orang lain dah. Itu adalah Donatello. Okey, senang je nak ingat Donatello ni. Next, kita dah ada Donatello, kita dah ada Nani abad ke-15 dan kita ada Andre pada abad ke-14. Sekarang kita belajar tentang abad yang ke-16. Siapa yang terkenal? Okay, sebelum kita nak tahu pengkarya dan juga karya dihasilkan pada abad ke-16, kita kena tahu dulu apakah ciri-ciri seni arca pada abad ke-16. Okay. Pada abad ke-16 ini dipengaruhi oleh gaya Mannerism, iaitu istilah Mannerism ni berasal daripada perkataan Itali, iaitu maniera, yang merujuk kepada kemahiran, keintelektualan dan juga keindahan. Okey, arca-arca Mannerism ini gemar memaparkan ciri-ciri keindahan yang merujuk kepada paparan bentuk badan, arca patung dan juga arca gaya arca tersebut. Okey, contoh pengarca pada aliran ke-16 ini ialah Michelangelo dan juga Benvenuto Cellini. Okey, jom kita tengok. Okey, ini adalah arca ataupun karya yang dihasilkan oleh Michelangelo. Okey, kena ingat abad ke-16 adalah Michelangelo. Kita flashback semula. Abad ke-14 Andre, abad ke-15 Nani dan kita ada juga Donatello. Abad ke-16 Michelangelo. Okey, contoh karya Michelangelo ialah Moses. Seterusnya,
Kita berkenalan dengan Giovanni. Giovanni juga adalah pengkarya pada abad ke-16. Jadi kalau nak lebih lanjut, boleh tengok dalam buku teks kamu. Okey, seterusnya kita berkenalan pada aliran dan gaya abad ke-17. Okey, siapakah pengkarya-pengkarya pada abad ke-17? Tapi sebelum kita tahu tentang pengkarya, mestinya kita kena tahu dulu apakah ciri-ciri yang ada pada gaya abad ke-17. Okey. Aliran ini memaparkan arca-arca bersifat keagamaan dan juga naturalistik. Okey, yang mana aliran ini cuba menghasilkan semula reproduce secara peniruan tanpa sebarang penambahan atau pengurangan pada objek asal berdasarkan konsep absolute unity. Jom kita tengok. Tadi kita dah belajar Andre, Nani, Donatello, Michelangelo. Okey, sekarang kita belajar tentang Gian Lorenzo. Okay, Gian Lorenzo ni adalah pengarca dan juga pengkarya pada abad ke-17. Contoh arca yang dihasilkan oleh Gian Lorenzo ni adalah David. Kalau kamu nampak ada arca yang tengah macam bersenam tu, itu adalah Gian Lorenzo punya karya yang bertajuk David. Okay, kalau kita tengok karya yang dihasilkan pada abad ke-17 ni begitu detail. Okay, sehingga nampak figure badan manusia tu, otot-ototnya semua kita boleh nampak. Okay, seterusnya abad ke-17 juga dikenali dengan karya pengkaryanya adalah Alessandro. Okay, literally kamu boleh tengok buku teks lah. Cikgu tak nak sebut satu-satu, nanti ambil masa yang panjang. Okay, seterusnya kita tengok aliran dan gaya abad ke-18. Okay, gaya dan aliran abad ke-18 ini dipengaruhi oleh aliran Rokoko dan Neoklasisme. Okay, masa tingkatan 4 kita dah belajar tentang aliran Rokoko, Neoklasisme, macam-macam lagi kita dah belajar kan. Okay, untuk abad ke-18 ini, arca-arca potret aliran Rokoko dihasilkan dengan halus, terperinci dan memiliki ciri-ciri realistik. Gaya aliran Rokoko lebih bervariasi berbanding dengan aliran Barok. Jom kita tengok lebih lanjut. Contoh pengkarya pada abad ke-18 adalah Edme. Ingat ni 18 Edme. Iaitu contoh karya yang dihasilkan oleh Edme adalah Bust of Faith Clement. Clement. Kalau cikgu salah sebut, kamu buka Google lah, ikut sebutan yang betul. Seterusnya. Abad ke-18 juga dikenali oleh Jean Anthony. Jean Anthony. Boleh tengok dalam buku teks kamu. Kita pergi lebih lanjut lagi, pergi ke abad ke-19. Arca aliran ini bertunjangkan bentuk dan kepekaan terhadap ciri-ciri isi padu serta kepadatan figura. Misalnya menonjolkan karakter dan sifat subjek yang dihasilkan. Contoh pengarca ialah Jean. Jean. Inilah karya yang dihasilkan oleh Jean. Tajuknya apa? Younger with a Shell. Ingat ni, Younger with a Shell. Seterusnya adalah Edgar Degas, yang mana dilahirkan pada tahun 1834 di Paris, Perancis. Contoh karya beliau Little Dancer 814. Little Dancer 814. Kalau kamu tengok macam ni, macam ada arca perempuan yang berpakaian seperti seorang penari, itu adalah karya ataupun arca yang dihasilkan oleh Edgar pada abad ke-19. Seterusnya kita pergi pada aliran yang ke-20. Aliran pelbagai aliran muncul dalam era ini. Maksudnya aliran abad ke-20 ni banyak lagi pecahan-pecahan dia. Kalau dari abad ke-14, 15, 16, 17, 18, 19 tadi ada dia punya ciri-ciri yang tertentu. Masuk ke abad 20 ni terlalu banyak pecahan dalamnya. Tak silap cikgu, kita ada 8 pecahan dalam abad ke-20. Jadi kita nak tahu satu-satu apakah pecahan-pecahan yang ada pada abad ke-20. Jom kita tengok. Yang pertama, aliran Expressionism. Kebanyakan arca aliran ini diinspirasikan daripada seni primitif, terutamanya seni Afrika yang mengutamakan penzahiran emosi. Contoh pengarca aliran ini adalah Eric Heckel. So, kita teruskan dengan aliran yang kedua, iaitu aliran Cubism.
Okey, aliran kubism ini menampakkan arca yang bersepihan dengan sudut yang runcing dan mementingkan aspek kedataran. Contoh pengarca utama ialah Pablo Picasso. Soalan ni famous. Pablo Picasso ni jangan lupa dia dalam aliran Cubism. Bila sebut Cubism, ingat Pablo Picasso. Aliran yang ketiga adalah Futurism. Arca aliran ini lebih menampakkan ciri-ciri kepantasan, pergerakan dan pengulangan yang menggambarkan dynamism. Contoh pengarca ialah Umberto Bosini dan Vladimir Tatlin. Kalau terlalu panjang kamu nak ingat, cukuplah kamu ingat sekadar Umberto. Okey, Umberto. Seterusnya adalah aliran Dadaism. Arca aliran ini menekankan sifat individualistik yang menolak sebab logik dalam pengkarya. Okey, untuk dalam berkarya. Pengkarya mementingkan aksi spontan, intuitif dan jenaka. Contoh pengarca ialah Rauh Houseman. Ingat Rauh Houseman. Seterusnya, aliran yang kelima pada abad ke-20 adalah aliran Constructivism. Okey, yang mana aliran ini mengetengahkan idea baru yang bertentangan dengan tumpuan komposisi dan bahan arca tradisional. Pengarca aliran ini lebih menitik beratkan hal bentuk dan juga bahan. Contoh pengarca ialah Antonin Pezmian. Okey, kalau kamu susah nak ingat, kamu boleh ingat pengkarya yang lain. Contohnya Noam Gabo, Alexander Calder dan juga Rebecca Hemstock. Seterusnya, aliran yang keenam adalah aliran Expressionism Abstract, iaitu aliran arca aliran ini memperlihatkan konsep luahan perasaan menerusi pembentukan arca yang tidak dirancang ataupun berstruktur. Arca memaparkan ciri-ciri spontan, intuitif dan juga pemikiran bebas. Contoh pengarca ialah Ronald David Smith, Louis Nevinson dan juga Richard Stankwitz. Okey, seterusnya, kita dah nak pergi jauh, dah nak habis dah ni. Kita ingat, kena perlu tahu juga aliran yang ketujuh dalam abad ke-20, iaitu aliran seni pop. Okey, sebelum ni Form 4 kita dah belajar tentang seni pop. Okey, Form 5 pun masih ada seni pop, okey, dalam tajuk arca. Okey, arca seni pop diinspirasikan daripada objek harian, makanan, media massa yang popular seperti iklan, buku, filem dan televisyen. Jadi pendek kata, bila sebut tentang aliran seni pop ni, dia berkait rapat dengan popularity. Popularity. Okey, maksudnya dia terdedah dengan iklan dan sebagainya. Okey, pelbagai arca dihasilkan berdasarkan kreativiti pengarca. Contoh pengarca ialah Clarence on the Bird, Jasper John, Eduardo Palozzi dan juga Alex Katz. Dan yang terakhir sekali adalah aliran era Pasca Modernism. Muncul pada penghujung tahun 1970-an dengan kepelbagaian artistik. Era ini menolak konsep utama seni moden. Contoh pengarca era ini ialah Anne Hamilton, Albert Paley, David Hemmons dan juga Wendell Schaeffer. Okey. Ada lagi. Oh tak, ini sebenarnya masih lagi abad 20, tapi kita nak berkenalan dengan siapakah pengarca-pengarca dan juga karya dalam abad ke-20. Yang pertama, Pablo Picasso. Okey. Tajuk dia Modeling dan Clarinet. Itu tajuk dia punya arca. Kamu kena ingat siapakah pengarca dan juga siapakah arca dia. Apakah arca dia. Seterusnya, Henry Robert. Henry Robert ni dia buat basikal. Kalau kamu nampak soalan ada gambar dalam soalan, gambar rajah basikal, kena ingat itu adalah basikal Henry. Okey, biasa Henry. Senang je. Yang seterusnya, Ronald David. Ronald David ni dia lebih banyak menggunakan alat keluli. Jadi kalau kamu tengok arca soalan yang ada gambar alat keluli, kamu ingatlah itu adalah karya ataupun arca yang dihasilkan oleh Ronald. Okey. Seterusnya, Noam Gabo. Okey, Revolving Torsion. Itu contoh arca yang dihasilkan oleh Noam Gabo. Seterusnya adalah Class on the Bird. Okey, typewriter. Kamu nampak ya. Kalau dalam buku teks kamu nampak ada gambar arca, dia macam ada macam apa, sabut-sabut, serabut-serabut tu kan, ada wayar-wayar, ada dawai-dawai tu. Itu adalah karya Class Oldenburg. Okey, yang bertajuk typewriter. Okey. Seterusnya, pengarca yang seterusnya adalah Anne Hamilton. Anne Hamilton, karya dia bertajuk Clary. Okey, fabric, bambu, kayu. Kalau ada gambar roda macam bentuk kayu, okey, ada gambar macam kata urat-urat kayu, itu adalah karya hasil daripada Anne Hamilton. So, ada lagi tak? Banyak dah kita belajar tentang tokoh, karya dan
pelbagai teknik ataupun ciri-ciri dalam setiap aliran. Okey, sekarang kita nak buat latihan. Okey, tapi disebabkan kita dah banyak belajar hari ni tentang nama-nama tokoh dan sebagainya, kita tak perlu lagi buat latihan berbentuk praktikal. Kita tak ada buat lagi penghasilan Arca. Minggu ni kita buat latihan terlebih dahulu. Okey, tengok muka surat 93 dalam buku teks kamu. Tuliskan ciri-ciri karya pengarca yang berikut. Yang pertama, Michelangelo. Yang kedua, Francis Auguste Rodin. Yang ketiga, John Anthony Hodden. Dan yang keempat, Clive Oldenburg. Jadi kamu lengkapkan latihan ni dan seperti biasa dah siap hantarkan jawapan kepada cikgu. Okey, semoga berjumpa lagi pada hari yang akan datang. Jangan malas-malas. Kita teruskan menonton channel Cikgu Ju. Bye. Assalamualaikum.